Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Good morning everyone, TikTokers. Apa khabar bosku? Jadi untuk pagi ni, uh, macam biasalah, jumpa pagi siap nak buat live. Jadi ini adalah YouTube Rasmi Zulfazli Syahman. Saya tahu sini ada ramai yang follow saya punya YouTube. So kalau mau menonton isu-isu panas politik Malaysia, boleh follow YouTube ni lah. Ini antara YouTube yang paling famous dan paling ditakuti oleh penyamung-penyangak duit rakyat ni. Syukur Alhamdulillah, YouTube ni ada 259 orang subscribers. So mana-mana followers TikTok aku sini yang mahu dapat update berita-berita politik panas, boleh subscribe dekat platform YouTube. Selalunya memang setiap hari kita akan berbahas tentang isu-isu politik, isu-isu ekonomi, kadang-kadang mengkritik Perdana Menteri, kadang-kadang memuji Perdana Menteri. Begitulah kerja penganalisis politik bebas. Ada perkara yang kita setuju, ada perkara yang kita tidak setuju. Tapi walaupun begitu, kita punya tujuan buat semua ni adalah sebagai check and balance, supaya apa-apa dasar dan polisi kerajaan tu akhirnya yang untung adalah rakyat dan negara. Mau hantam siapa lagi kali ni? Okey, sekarang ni aku hantam dance. Kalau kamu tengok follow aku punya YouTube, sekarang ni aku hantam Pak Mail PM ke-9, tapi dalam masa yang sama aku puji jugalah dia sebab ada yang dia buat bagus. Tapi ada juga dasar yang dia buat tak bagus. Contohnya, harga barang yang sangat mahal, dia hapuskan subsidi. Sampai sekarang masih mahal lah. Sampai Pak Mail ni kena ketuk kepalanya oleh Agung sebab dia tidak ada dasar ekonomi yang khusus untuk selamatkan ekonomi rakyat yang sangat-sangat susah dengan harga barang ni, kos sara hidup, gaji rendah. Jadi ini yang sekarang aku hantam lah, tapi kita hantam based on facts, berdasarkan fakta. Kita bukan hantam untuk burukan Perdana Menteri, untuk burukan kerajaan. Kita hantam supaya rakyat ni terbela. Jadi tujuan kita di sini bukan mau bergaduh, bukan mau berperang, bukan mau bunuh Perdana Menteri, bukan. Yelah, Perdana Menteri kita pun manusia biasa, tidak sempurna. Jadi kita ni sebagai rakyat bawahan ni, kita kasih ingatlah dorang, apa kerja dorang, jangan makan gaji buta, kesian rakyat. Terutamanya orang-orang miskin ni. Orang-orang miskin paling susah dalam negara ni. Jadi tugas Perdana Menteri adalah bela rakyat. Kalau dia terlupa bela rakyat, kita hantamlah, kita ketuklah kepalanya. Kita tegur. Kadang-kadang kita tegur baik-baik, kita tegur secara sinis, kita tegur secara tegas. Jadi kamu rakyat ni, tidak aku laranglah kamu undi UMNO kah, undi Perikatan Nasional kah, undi pembangkang kah. Yang penting kita rakyat ni bersatu, mengangkat kepentingan rakyat dan negara. Apa-apa yang tidak baik tu, kita tegurlah. Jadi begitulah amalan sistem demokrasi politik Malaysia. Apa ni kah yang pernah kena tangkap? Ya, saya lah ni lah yang viral tu, yang kena tangkap tapi menang kes mahkamah ya. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Betul lah tu. Memang aku selalu kena tangkap oleh mana-mana Perdana Menteri, tapi Alhamdulillah, syukur menang kes mahkamah sebab itu masih hidup bebas ya, pakcik-makcik Oto Arum. Itulah rakyat bersuara ni, bukan satu jenayah. Kau tengoklah aku ni. Sakit hati Najib dengan konco-konconya dalam UMNO sebab aku tidak kalah dekat Mahkamah Malaysia, dan di sini aku ingin mengambil kesempatan
jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang bagi dana keuangan untuk bayar kos guaman ratusan ribuan ringgit sejak tahun 2016 sampai sekarang. Saya sangat bangga sebagai generasi baru sebab ditolong oleh rakyat Malaysia. Sebab itulah aku bersuara untuk rakyat ni. Sebab bila kita sudah ditolong oleh rakyat, dibayar oleh rakyat, kita kena perjuangkan rakyat tu balik. Bukan kita main-main ni, bersuara untuk negara. Bukan kita mau cari duit. Kita mau majukan rakyat, majukan negara. Kita mau tolong kerajaan. Macam mana nak tolong rakyat? Kalau kita memuji saja kerajaan ini, sampai bila-bila tak boleh maju negara ni. Jadi kalau benda tu salah, lepas tu kita puji juga Perdana Menteri, kerajaan, tidak buat kerja diorang ini. Itu yang kadang-kadang aku pelik. Sebelum ni, semua Perdana Menteri aku sokong. Tapi makin aku sokong tu kan, macam mengasihi bodoh rakyat pula diorang. Jadi kita ni, siapa-siapa pun mau tangkap saya kah, mahu menzalimi saya kah hanya kerana saya memperjuangkan rakyat, it is okay. We are very open-minded. Tetapi bila dekat mahkamah, pastikan kau boleh menang lah lawan Jupazli Syamat. Kalau kau kalah, memang sangat memalukan. And this is my track record. Sebab tu ramai orang tanya, Jupazli masih lagi kau hidup? Masih lagi kau bebas? Ya, Alhamdulillah masih hidup. Allah panjangkan umur. Allah bagi nikmat, kebebasan, kepandaian untuk bersuara demi rakyat dan negara. Tak malu. Saya tak malu ditangkap kerana bukan saya yang merompak duit 1MDB. Saya tak malu kena tangkap sebab saya berjuang untuk rakyat dan negara tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Tapi syukur Alhamdulillah, Allah utuskan manusia-manusia yang tolong perjuangan ni. Aku pun, actually to be honest, tak sangka juga ada ramai rakyat Malaysia backup, bagi bantuan keuangan, bagi duit. Alhamdulillah lah. Syukur Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak di sini siapa yang bagi hadiah. Jangan kamu lupa tap-tap skrin, bosku. Terima kasih yang sawir-sawir, yang support aku punya YouTube, yang support aku punya profession kerjaya sebagai penganalisis politik bebas. Syukur Alhamdulillah hari ini saya tidak terikat dengan mana-mana parti politik. Saya tidak terikat dengan mana-mana institusi di pihak kerajaan ataupun pembangkang. Tapi kita menghormati undang-undang dan perlembagaan negara. Kita bersuara based on facts. Sebab itu Pakcik-makcik Oto Arum, semoga ini terus menjadi pemangkin semangat kepada rakyat Malaysia. Ingat pesan saya, bersuara tentang masalah ekonomi rakyat dan masalah ekonomi negara bukan satu jenayah. Menegur Perdana Menteri, memberi kritikan membina kepada Perdana Menteri bukan satu jenayah Pakcik-makcik Oto Arum. Jadi kalau kamu ada masa, mau tengok-tengok lagi cerita yang lebih banyak pasal isu-isu politik panas di Malaysia ni, boleh follow aku punya YouTube, boleh follow aku punya TikTok ni juga. Okay? Jadi kita sama-sama lah bertukar pendapat walaupun kita berbeza ideologi politik, berbeza pentafsiran politik, berbeza pemahaman politik, walaupun kita berbeza idealisme politik, walaupun kita berbeza dari segi pemahaman, persepsi dan sentimen politik. So di sini aku tak kisah sebenarnya dipuji ke, dikritik ke, dihantam ke. It's normal. Aku ni pun bukannya di sini mau jadi famous pun. Sebab berdasarkan rekod dari tahun 2016, bersuara untuk rakyat dan negara ni bukan untuk famous pun. Pakcik-makcik Oto Arum bukan untuk kaya, bukan untuk populariti. Yang penting rakyat ni ada yang bersuara untuk rakyat. Sebab kalau kau mengharapkan 100% kepada politikus, kepada parti politik, diorang semua ni ada agenda politik peribadi, ada isu-isu rakyat, diorang tidak betul-betul suarakan, tidak betul-betul selesaikan. Jadi kalau semua jadi ahli politik, habislah rakyat yang dikasih bodoh-bodoh. Okeylah, jadi di sini kita berkenalan ya. Yes, one way. Kita mesti saling menghormati di antara satu sama lain. Kita hormat ahli-ahli parti UMNO, semua parti politik dekat negara ni. Tapi
Jangan kau koyak kalau rakyat bersuara. Itu saja. Saya ni dibayar oleh rakyat. Saya adalah rakyat Malaysia. Saya warga negara Malaysia. Kita semua ada kebebasan bersuara di bawah Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia Pak Cik Makcik Oto Arum. Tidak ada sesiapa di dunia ini yang boleh menghalang manusia untuk bersuara. Sama ada kau bersuara untuk menggalakkan orang merompak atau kau bersuara untuk membela nasib rakyat. So you choose your life. Masing-masing ada pilihan. Kau nak jadi pemimpin yang jahat, go ahead. Tapi rakyat akan hantam kau jika kau jadi pemimpin yang zalim dan jahat. Begitu bah ceritanya. Jadi kita ni sebagai rakyat, kalau kita tidak bersuara, negara kita tidak akan maju, nasib rakyat miskin, semua bangsa, semua agama tidak akan terbela. Sebab agama Islam mengajar kita, kita tidak boleh berserah kepada takdir sehingga ada barang-barang yang buruk tu kan, kita diamkan, kita relakan, kita kata biarlah kami dirompak. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita biarkan kerosakan terus berlaku dalam sesebuah negara ataupun di dunia ini. Jadi perkara ini bukan satu dosa besar, bukan satu jenayah besar untuk mengkritik dasar dan polisi kerajaan. Seperti hari ini kerajaan UMNO DN. Jadi ada juga dasar dan polisi kerajaan UMNO DN yang baik, yang bagus. Tapi setakat ini kelemahan sangat ketara. Dasar ekonomi untuk rakyat itu semakin sangat-sangat membimbangkan Pak Cik Makcik Oto Arum. So, isu-isu panas pasal ekonomi ni, aku ada bincang juga secara detail dalam aku punya YouTube. Jadi siapa-siapa yang kalau ada bosan ke ada masa, boleh follow lah. Inilah YouTube ku ni. Jadi Pak Cik Makcik Oto Arum boleh bagi pandangan, tak kiralah setuju atau tidak setuju. Saya juga menghormati perkara itu sebenarnya. Cuma yang penting kita sama-sama memperjuangkan rakyat dan negara. Kalau kau memberi pandangan untuk membela pemimpin perompak, kami rakyat menyatakan bahawa it is wrong. Kalau kau memberi pendapat untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara supaya tidak dirompak, we agree. Tak kiralah siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi kerajaan. Kalau Perdana Menteri dan kerajaan itu baik, membela ekonomi rakyat, membela nasib rakyat, dan mengangkat suara keramat rakyat, we support 100%. Kita sokong kerajaan itu 100%. Tapi kalau kau tipu rakyat, kau rompak rakyat, kau kencing kepala rakyat, kau birak kepala rakyat, kau cakap pusing-pusing sana macam-macam alasan kau tak nak bela ekonomi rakyat, memang kau kena hantam oleh rakyat. So, this is real politics. Mana-mana ahli politik yang mahu jadi Perdana Menteri, mana-mana parti politik yang mahu jadi kerajaan, kena bersedia untuk dikritik oleh rakyatnya. Kalau kau cepat koyak mental macam bosku Najib, Zahid Ponorogo, kau tak layak jadi Perdana Menteri kalau kau tak mahu dikritik. So simple. Kau jangan jadi ahli politik, jangan jadi YB, jangan jadi menteri, jangan jadi Perdana Menteri. Kalau kau tak mahu, tak suka dikritik. Sebab tugas amanah tanggungjawab seorang Perdana Menteri, seorang menteri, sesebuah kerajaan sangat besar. Kalau kau makan gaji buta, kau tak buat kerja untuk rakyat, memang rakyat akan marah, bersuara. Di mana-mana negara pun kita tinggal, memang rakyat akan nampak masalah tu. Kalau kau jadi Perdana Menteri, menteri dan kerajaan yang betul-betul buat kerja, memang kau disayang oleh rakyatmu. Memang kau dijilat hari-hari, memang kau disokong hari-hari. Begitu ceritanya. Kalau kau betul-betul bela orang miskin, memang orang miskin akan sanjung Perdana Menteri itu. Tapi kalau Perdana Menteri itu kuat main wayang, kuat merompak, hidup bermewah-mewah dalam keadaan rakyat semakin susah, semakin miskin, memanglah rakyat akan nampak ada masalah besar dalam ekonomi rakyat, ekonomi negara tu. Lepas tu sibuk berpolitik, tapi rakyat ni tidak terbela. Kalau kita perasan, tak kiralah ahli politik kerajaan kah, ahli politik pembangkang kah, atau ahli politik parti bebas kah,
Cuba kamu tengok kalau kamu perasan Pak Cik Makcik Oto Arun. Hari-hari berpolitik. Tapi masalah ekonomi rakyat, masalah ekonomi negara tu kan tidak selesai. Malah makin teruk jadinya. Jadi kita rakyat ni perlu berfikir, mahu sampai bila kita kasih biar dorang ni, ahli-ahli politik ini, mengkucar-kacirkan ekonomi rakyat, supaya kalau rakyat itu makin miskin, rakyat takut mahu bersuara. So, politikus yang baik, dia sepatutnya menyelesaikan masalah ekonomi rakyat. Tapi politikus atau pemimpin yang jahat, dia akan menambahkan masalah ekonomi rakyat. Dan ini sedang berlaku kepada negara Malaysia. Dulu zaman Tun M, zaman UMNO yang dulu, sangat bagus. Kita nampak perubahan negara Malaysia daripada negara mundur, negara miskin, negara yang memang tidak ada apa-apa kemajuannya. Tiba-tiba Tun M dan UMNO yang dulu berjaya membuktikan prestasi ekonomi mereka. Mereka memperkayakan orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian secara perlahan-lahan berperingkat. Lebih 20 tahun Tun M jadi Perdana Menteri keempat Malaysia. Walaupun saya selalu kritik dasar-dasar politik Tun M, tapi dari segi dasar ekonomi, rekod legasi politik Tun M secara keseluruhannya tidak dinafikan. Dia adalah Perdana Menteri yang membangunkan negara, yang membuktikan bahawa UMNO dulu sangat bagus. Mengutamakan rakyat, mengutamakan orang Melayu, mengutamakan semua bangsa, memajukan negara. Daripada negara mundur kepada negara membangun. Itu Tun M punya legasi politik. Tapi hari ini, legasi politik bosku nanti, legasi politik Pak Mail, kita tak nampak hasil dia. Yang kita nampak, rakyat miskin semakin miskin, negara yang membangun ni terkebelakang, nilai ringgit makin jatuh, harga barang semakin mahal. Zaman Tun M yang dulu, zaman UMNO BN yang dulu, memang barang sangat murah, tapi duit tinggi nilainya, malah dulu gaji besar. Pak Cik Makcik Oto Arun. Sekarang ini, walaupun angkanya, macam gaji kita kan 1,000, kalau zaman Tun M gaji 1,000 tu, waktu zaman Tun M jadi PM keempat, macam 5,000 nilainya. Tapi hari ini, gaji 1,000 macam 10 sen tau. Hari ini nilai ringgit kita. Masalah ekonomi negara kita, masalah harga barang, inflasi, defisit keuangan negara, hutang negara. Gaji 1,000 tu, satu hari sejak habis macam 10 sen. Jadi ini masalah ekonomi kita semua. Orang kaya memang dia anggap ini bukan masalah. Tapi orang miskin macam kamu, macam kita, itulah tujuannya kita ada Perdana Menteri, ada kerajaan. Sebab itu Agung terpaksa masuk campur sudah. Beberapa hari lalu, Agung terpaksa tegur kerajaan Pak Mail, kerajaan UMNO. Sebab terlampau sibuk berpolitik. Terlampau sibuk membuat PRU 15. Tapi masalah ekonomi rakyat, masalah kos sara hidup rakyat, masalah harga barang yang sangat-sangat mahal ini, masalah krisis security makanan, bekalan makanan tak cukup sehingga menyebabkan harga barang itu sangat mahal. Tidak ada penyelesaian. Tidak ada plan ekonomi jangka panjang. Sehingga Agung bagilah warning sudah dengan Pak Mail. Buat plan jangka panjang untuk ekonomi rakyat. Malu Perdana Menteri ditegur oleh Agung depan-depan. Malu Pak Cik Makcik Oto Arun. Malu UMNO yang buruk nama UMNO, nama Perdana Menteri. Sebab sepatutnya Perdana Menteri yang baik, kerajaan yang baik, kau tak perlulah ditegur oleh Agung baru kau mau buat kerja. Tak boleh begitu, Pak Cik Makcik Oto Arun. Jadi kalau sudah Agung menegur begitu, maksudnya kau sebagai PM dan kerajaan, dilihat gagal oleh rakyat, dilihat macam goyang kaki, makan gaji buta, macam kau tak ada fungsi, macam kau tu bekerja, syok sendiri, sehingga kau tak highlight masalah ekonomi rakyat. Masalah Pak Mail ini, sebagai Perdana Menteri, yang semakin merosot dia punya prestasi, masalah harga barang, masalah nilai ringgit, dia tidak serius untuk bincangkan dan selesaikan secara terbuka.
Dia tak tanya pun apa masalah rakyat-rakyat miskin, rakyat kelas pertengahan, rakyat Malaysia ni. Jadi ini barang masalah besar juga untuk Pak Mail dengan kerajaan UMNO. Aku bagi tahu awal-awal. Kalau sudah Agung tu bagilah warning dengan Pak Mail, ini tanda-tanda Agung ah, dah ready nak pecat Perdana Menteri, nak lantik PM ke-10 yang baru, Perdana Menteri ke-10. Betul Pak Cik Makcik Oto Arong. Sebab sekarang ni, Agung boleh lantik Perdana Menteri ke-10 tanpa melalui sistem pilihan raya. Ini adalah kelebihan dan keunikan sistem raja berperlembagaan Malaysia dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia yang tidak sama dengan negara-negara demokrasi liberal seperti Amerika Syarikat, Indonesia, Filipina dan negara-negara demokrasi liberal di barat, di Eropah. Negara Persekutuan Malaysia ini, acuan demokrasinya adalah acuan demokrasi ala Asia yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana kita mix up antara sistem monarki berperlembagaan dan sistem demokrasi acuan Malaysia. Jadi ini barang saya ingin bagi tahu dengan rakyat Malaysia. Agung mempunyai kuasa mutlak untuk memecat Perdana Menteri bila-bila masa dan Agung ada kuasa untuk melantik Perdana Menteri ke-10 Malaysia jika Pak Mail dan kerajaan UMNO gagal menyelesaikan, gagal membela ekonomi rakyat yang sangat-sangat teruk hari ini. You don't play with Agung because based on rule of law dalam undang-undang dan perlembagaan, salah satu entiti yang paling berkuasa dalam Malaysia adalah yang di-Pertuan Agong. Ketua negara yang menjaga eksekutif, kehakiman, institusi perundangan negara adalah yang di-Pertuan Agong. Dan ramai rakyat Malaysia, macam-macam politik, tidak memahami struktur sistem politik raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen Malaysia. So that is why Pak Cik Makcik Oto Arong, saya ingin tegaskan, isu ekonomi rakyat, isu ekonomi negara ini jika gagal diselesaikan oleh Pak Mail, okeylah, ramai yang buat report, bye-bye.